Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terbaik rakyat Selangor yang sudah pun bersuara untuk menolak kaki-kaki fitnah, ya kaki-kaki geng-geng derhaka yang memperlekikan sultan, yang mencabar yang di Pertuan Agung dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Ini adalah pilihan yang tepat. Jadi hari ini sahabat semua saya mau kita melihat ataupun mendengar ucap tama amanat ya Menteri Besar yang baru. Walaupun ya pada penggal yang lalu beliau juga adalah Menteri Besar, tapi ini adalah penggal yang baru sebagai Menteri Besar yaitu Datuk Seri Amiruddin Sari, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar ucap tama beliau ya dalam ketika majlis ya bersama dengan penjawat awam di Perhimpunan Majlis Perhimpunan Penjawat Awam untuk Negeri Selangor khususnya. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton sendiri kenyataan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, yang berhormat Datuk Salim bin Soeb selaku Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, yang berhormat ahli-ahli Esko ataupun ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang baru dilantik semalam, tahniah diucapkan. Pegawai-pegawai daerah, datuk-datuk bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua jabatan, CEO, anak-anak syarikat kerajaan negeri dan semua yang hadir mewakili agensi-agensi di bawah kelolaan kerajaan negeri maupun agensi-agensi di bawah kelolaan kerajaan persekutuan, semua penjawat-penjawat awam, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur kehadirat ilahi di hari pertama dalam penggal yang baru, penggal yang ke-15 Negeri Selangor Darul Ihsan selepas semalam berlangsung majlis angkat sumpah jawatan dan juga ikrar janji yang telah dilafazkan oleh barisan Kabinet dan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan berkumpul bersama dengan agensi-agensi penjawat-penjawat awam di seluruh negeri Selangor, bersama-sama dengan kita raikan ataupun kita lancarkan majlis ataupun kibaran bendera sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang akan tiba pada 31 hari bulan Ogos nanti, menandakan 64 tahun Malaysia telah mengecapi kemerdekaan. 64, betul eh? 66 tahun, maafkan saya. 66 tahun Malaysia telah mencapai kemerdekaan dan juga bebas daripada penjajahan. Sesungguhnya pertemuan pada hari ini sangat perlu dan berharga, terutamanya kepada saya dan barisan esko-esko kerajaan negeri, kerana kita telah memulakan langkah dalam penggal yang ke-15 yang merupakan satu kesinambungan kepada usaha-usaha yang telah kita laksanakan sebelum-sebelum ini. Mungkin ada beberapa perubahan-perubahan yang kita akan lakukan, tetapi kesinambungan yang akan kita tonjolkan, yang akan kita pamerkan dan kita teruskan adalah demi menjamin sesuatu yang dipanggil sebagai kestabilan dan juga sesuatu yang kita mahukan kepada pembangunan dan kemajuan dan anjakan ataupun progres kepada negeri yang kita cintai, Negeri Selangor Darul Ihsan. Sebagaimana yang semua sedia maklum, dah berulang kali saya sebutkan, tugas dan peranan penjawat-penjawat awam di dalam negeri ini sebagai tunjang kepada pembangunan di dalam negeri, sebagai akar penting agensi penyampaian dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri, dan juga sebagai pendinding penting kepada keutuhan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam penggal yang lepas, saya selalu menyebutkan bahawa kesediaan, kebolehan, kemampuan, fikiran, daya fikir dan keupayaan kita untuk menyerap
sebarang perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Sama ada perubahan secara alami seperti peristiwa pandemik COVID-19 ataupun perubahan-perubahan yang bergerak dengan disebabkan oleh digitalisasi dan juga perubahan kebudayaan kemanusiaan yang berlaku dalam negeri dan negara kita. Namun pada penggal ini, saya kira kita tidak boleh lagi mengulang perkara yang sama. Saya tidak lagi ingin mengingatkan pada saudara-saudari tentang keperluan berubah, keperluan untuk menyerap perubahan, keperluan untuk bersedia terhadap perubahan. Tetapi dalam penggal ini, sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, dan sebagaimana sedikit sebanyak titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semalam, bahawa semuanya, bermula saya selaku Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor, barisan esko-esko Kerajaan Negeri Selangor, ex officio kita, ketua-ketua jabatan, anak-anak syarikat kerajaan negeri, kena melakukan dan melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupan, dalam pentadbiran, dalam corak pengurusan kita demi berdepan dengan cabaran dan memastikan negeri ini mencapai sesuatu yang kita impikan kekal sebagai negeri yang paling maju, dan kita mampu untuk menandingi diri kita ataupun membataskan diri kita bukan dengan persaingan lokal tetapi dengan persaingan antarabangsa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, justru beberapa rencana-rencana yang telah kita sebutkan, apabila kita bentangkan rancangan Selangor Pertama sebagai contoh, kita tetap meletakkan bahawa smart governance ataupun tata kelola yang pintar dan berintegriti sebagai antara teras penting. Malahan kalau tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum berkenaan dengan tawaran 5 tekad, 5 janji, kita tetap meletakkan pentadbiran yang pintar dan berintegriti sebahagian-sebahagian daripada teras itu. Dan kita tidak ada masa lagi untuk memujuk, memberitahu, bersedialah untuk berubah. Kali ini kita akan move on terhadap perubahan-perubahan termasuk dalam agenda digitalisasi. Selama beberapa tahun sebagai contoh pengurusan tanah, kita telah bersiap sedia untuk pengurusan e-tanah sebagai contoh. Di pihak-pihak berkuasa tempatan, di penggal yang lepas, kita telah lancarkan pusat sehenti secara elektronik ataupun secara di dalam talian. Semua perkara ini tidak lagi hanya diperkirakan boleh ataupun tidak kita lakukan, mampu ataupun tidak kita lakukan, tetapi penggal ini kita akan teruskan dan lakukan apa yang telah kita rencana dan rancang, terutamanya agenda digitalisasi, demi memastikan kehidupan rakyat dan masyarakat kita terus dijamin dan mampu untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang ada di peringkat dunia maupun di peringkat setempat. Justru kesediaan kita bersama-sama sebagai satu pasukan yang selalu saya tetapkan dan selalu saya sebutkan, bahawa kita kena bergerak sebagai satu pasukan ini harus bersedia dan harus melaksanakan setiap langkah-langkah yang akan digariskan oleh pihak kerajaan negeri dan pentadbiran kerajaan negeri, kerana ini adalah pillars ataupun teras. Baik tuan tengok dalam dokumen yang disebut sebagai rancangan Selangor Pertama ataupun dokumen tekad 5 tahun yang dibentangkan oleh kumpulan perpaduan ketika pilihan raya umum yang lepas, dan banyak perkara-perkara lain, memastikan bahawa penyampaian kita akan sentiasa berada dalam kelas pertama, nilai kemanusiaan kita berada dalam kelas yang tersendiri sesuai dengan kerangka madani yang dibentangkan di peringkat persekutuan, dan kita menjadi model dan contoh kepada sebuah negeri yang membangun, maju dan juga pentadbiran dan pengurusannya sampai ke tahap dunia dan dihormati oleh masyarakat di dunia dan juga di dalam negeri dan negara kita. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sesuai dengan perkara-perkara tersebut, langkah pertama yang saya harap difahami dan bersedia untuk saudara selaku penyiap-penyiap awam ialah memahami kerangka-kerangka dan dasar-dasar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sepanjang pilihan raya umum atau pilihan raya umum negeri yang ke-15 yang lepas, saya sempat menjelajah daripada Sepang sampailah ke Sabak Bernam, turun hampir di setiap daerah. Malahan ketika jelajah Idul Fitri, jelajah Selangor Penyayang, jelajah kita Selangor, jelajah maju bersama, yang dianjurkan oleh pentadbiran ini dan pengurusan kita sepanjang 5 tahun yang lalu,
kita dapati di akar umbi dan di peringkat bawahan dan rakyat, masih banyak yang tidak mengetahui tentang dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri. Jangankan rancangan Selangor pertama, saya keluar dalam program yang dipanggil sebagai Keluar Sekejap, yang diuruskan oleh dua bekas ahli politik yang sangat popular. Dan bila bincang tentang rancangan Selangor pertama, secara jujur, kedua-duanya itu mengaku tidak mengetahui dan menganggap bahawa rancangan Selangor pertama ini adalah rencana besar yang hampir sama dengan RNK, rancangan Malaysia yang dibentangkan setiap 5 tahun. Dan ini satu cabaran besar kepada kita, bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat dan juga akar umbi dan rakyat tentang dasar yang saya percaya sangat baik, kali pertama dianjurkan, satu inovasi pentadbiran yang sangat tuntas dan padu, tetapi tidak sampai di peringkat akar umbi dan difahami rakyat. Malahan, kalau di sini saya sebutkan, sila sebutkan 4 teras dalam rancangan Selangor pertama. Masih ada yang mungkin tidak faham. Kalau ada pun hanya mengingat dan tidak mengerti. Justru saya seru kepada semua, baik apa yang difahami dan diangkat oleh Kerajaan Persekutuan sebagai contoh. Dasar tentang gaji progresif yang baru diumumkan oleh Menteri Ekonomi. Dasar tentang ekonomi ataupun tenaga boleh guna yang dilancarkan oleh kementerian di bawah Yang Berhormat Wabi Nik Nazmi sebagai contoh. Dasar Malaysia Madani yang kita laungkan dengan Salam Malaysia Madani sebagai memenuhi harapan. Rancangan Selangor pertama, dasar-dasar seperti apa yang kita laksanakan Iltizam Selangor Penyayang. Semua dasar-dasar ini paling tidak difahami daripada konsep dasar, kalau tidak memahami secara rinci pun setiap satu persatu. Ini kadang-kadang bila kita ke bawah, kita terangkan di bawah kerajaan negeri, kita ada program Bingkas sebagai contoh. Kita ada bantuan untuk mahasiswa pergi ke universiti. Kita ada program ISS, Iltizam Sehat Selangor, yang bermula daripada saringan sampailah kepada rawatan penyakit kritikal. Dan termasuk bukan hanya rawatan fizikal tetapi rawatan mata. Dan mungkin kita boleh lebarkan dalam aspek rawatan kesihatan mental sebagai contoh. Ini semua saya boleh katakan hanya dapat meresapi dan turun ke bawah sekitar 40 ke 50% daripada dasar-dasar yang saya sebutkan tadi. Justru selaku pejabat-pejabat awam, tak kira di pelbagai jawatan ataupun pelbagai lapis peringkat dan juga semua termasuk JLC, dasar-dasar ini harus difahami dan bersedia untuk diketahui dan dimaklumkan kepada semua anggota-anggota jabatan dan perkhidmatan, termasuk juga anak-anak syarikat. Kerana melalui dasar-dasar inilah kita ingin move dan maju ke depan. Dasar-dasar inilah yang akan menjadi pelantar. Dasar-dasar inilah yang akan menjadi penginjak kita untuk kita menawarkan polisi-polisi sampailah kepada kaunter hadapan ketika berdepan dengan masyarakat, penduduk dan juga rakyat di dalam negeri dan negara kita. Justru saya percaya pemahaman tentang dasar-dasar ini sama ada daripada segi teks, sama ada pemahaman daripada segi pelaksanaan, wajar diketengahkan oleh pentadbiran ini dalam polisi dalam penggal yang akan datang ini atau penggal ini, dan kita akan mulakan dengan segera tanpa perlu mengambil kira pelan rancangan, birokrasi, red tape tertentu yang kita nampak dalam bentuk seremonial, tetapi akhirnya pemahayatan, pemahaman tidak difahami. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, perkara kedua yang harus kita laksanakan demi untuk maju dan move on seterusnya terhadap apa yang ingin kita laksanakan, sudah pasti kesediaan kita untuk bertindak sebagai satu pasukan. Selepas kita memahami dasar-dasar tersebut, sikap bekerja sebagai satu pasukan ini penting. Tak kira apa-apa peringkat jabatan, anak syarikat dan semua agensi, negeri maupun persekutuan. Dengan semangat berpasukan ini yang mengambil kira tugasan departmen lain, tugasan agensi lain dan tugasan kita sendiri. Kadang-kadang kita sibuk nak jaga orang lain, kita lupa kita punya. Maknanya kita punya tugas masing-masing juga kena ketahui, tetapi tugas jabatan-jabatan lain juga perlu diketahui bersama-sama.
Kerana rakyat pada hari ini yang dia nampak ialah kerajaan. Dia tak nampak jabatan pengangkutan. Dia tak nampak bahagian keselamatan majlis tempatan. Dia tidak tahu bahagian perlesenan dengan terinci. Yang dia tahu ini majlis. Yang ini tahu ialah kerajaan negeri. Yang dia tahu komplain, yang dia tahu maklum ialah ini adalah di bawah pentadbiran kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. So, maknanya maklum balas kita, pengetahuan kita berkenaan dengan jabatan, bantuan kita dan sokongan kita jika masalah yang datang ini kepada jabatan yang lain, bukan hanya ingin melayani dengan secara berkhemah dengan rakyat dan penduduk, tetapi juga akan membentuk semangat berpadu dan semangat berpasukan yang padu. Dan ia akan dibantu dengan Selangor GDX ataupun sel GDX yang saya rasa telah mula dilaksanakan dan harapnya ia boleh dikembangkan sampai di peringkat agensi-agensi kerajaan persekutuan jika kita mampu laksanakan. Dan ini perkongsian-perkongsian data yang mana perkongsian ini bukan hanya akan memberi maklum balas tetapi juga akan memberikan kesediaan kita untuk melunaskan dan membantu rakyat bila mereka berdepan dengan kita, terutamanya pada hari-hari bekerja dan pertemuan daripada masa ke semasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dengan pemahaman yang saya sebut dua perkara tadi, kesediaan kita memahami dasar dan juga pelan kerajaan negeri, sampailah semangat berpasukan, saya percaya kita mempunyai sasaran menjelang 2-3 tahun lagi. Kita harap rakyat di dalam negeri kita bukan saja mengetahui, tetapi juga yang layak telah sampai. Isu penting kepada kerajaan negeri Selangor yang biasa saya hadapi bukan masalah polisi, bukan masalah dasar, bukan masalah pelan dan rencana. Tetapi isunya yang masih lagi disebut di bawah dan berulang kali kita hadapi adalah isu tentang penyampaian dan juga usaha kita untuk delivery kepada rakyat dan masyarakat di peringkat bawah. Masih ramai yang tidak mengetahui, masih ramai yang sudah terlepas, dan bersama-sama kita pada hari ini bukan hanya ketua-ketua di peringkat penjawat awam, tapi juga saya lihat ada ketua kampung, saya dapat lihat ada ahli-ahli majlis, dan semua kena berperanan untuk menyampaikan kepada peringkat akar umbi. Kadang-kadang masalah kita ni kita terlalu banyak. Iltizam Selangor Penyayang sampai 46. Kita pun tak tahu. Dalam lawaran 5 tekad saya, kita nak tambah jadi 60. Bagus tak bagus? Bagus. Tetapi akhirnya, ia tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke sasaran. Tanpa ada pemahaman terhadap apa dengan hasrat kerajaan negeri, dan juga apa yang terkandung dalam Malaysia Madani sebagai contoh, akhirnya kita akan memesongkan pergerakan itu ikut kemahuan kita. Itu paling tidak sampai ke bawah, tapi difahami dengan cara yang salah. Paling malang, ia tidak berjalan dan tidak dilaksanakan sampai di peringkat bawah sebab nampak sesuatu yang hanya berada di lapisan atas tanpa untuk memahami dan juga mendalami tentang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang Malaysia Madani, pasti yang beranggap bahawa ia sangat rapat dengan Perdana Menteri, kerana hal ini satu perkara yang selalu disebutkan oleh beliau semenjak daripada beliau berada di peringkat kerajaan persekutuan satu ketika dulu, keluar daripada kerajaan selama puluh tahun dan diteruskan pula menjadi Perdana Menteri sekarang. Tetapi apakah dia Malaysia Madani? Apakah dia pemahaman kita tentang bagaimana keseimbangan di antara pembangunan dan juga keinsanan, keseimbangan di antara kemajuan dan juga kelestarian? Ini semua perkara-perkara yang ada dalam pandangan dan kerangka Malaysia Madani. Dan ia harus menjadi kerangka juga jabatan, kerangka di pihak JLC dan sebagainya. Bila kita laksanakan iltizam Selangor Penyayang, JIS ideanya apa? JIS ideanya adalah keseimbangan ataupun kelestarian, ataupun orang sebut sebagai kemampanan. Kita bukan hanya nak beri pada orang, tetapi isunya pemberian itu adalah menyelesaikan isu pokok ataupun menyelesaikan isu askar. Akarnya adalah kemiskinan, akarnya ialah pendidikan, akarnya mungkin isunya pengurusan dan pentadbiran, akarnya mungkin peluang yang adil. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan dan semuanya harus bergerak sebagai satu pasukan dan pemahaman berpasukan itu kena dimulakan dengan apa yang dipanggil sebagai pemahaman terhadap dasar-dasar
dan kerangka-kerangka kerajaan negeri. Bagi pihak kita, Exco, kerajaan negeri dan sebagainya, kita tidak akan menunggu masa yang panjang. Mungkin dalam 1-2 minggu ini saja, kita akan memahami tugas-tugas sebab ada 7 kesemuanya Exco-Exco baru kita. Tapi selepas itu kita akan move on. Kita akan berjalan. Setiap apa yang telah dirangka akan dilaksanakan. Pemantauan akan dilaksanakan. Dan saya harap semuanya akan bersedia untuk memikul tanggungjawab ini bersama-sama. Kerana ini sekali lagi saya sebutkan, bukan dasar Amiruddin. Bukan dasar Pakatan Harapan lah kalau nak disebutkan ataupun politik. Tetapi ini untuk kemajuan dan kemampanan ekonomi kita. Ini untuk memastikan negeri Selangor terus maju dan merancak ke depan progres sebagai sebuah negeri yang maju, sebagai negeri yang berdaya saing. Bagaimana peralihan kita daripada manufacturing ataupun pembuatan kepada perkhidmatan sekarang. Dan ini semua perkara-perkara yang direncana bukan sehari, berhari-hari, berbulan-bulan dalam pengalaman kita selama puluh tahun dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri Selangor. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sudah pasti perkara ketiga yang harus kita tanamkan dalam bersedia terhadap pergerakan yang rancak dan padu di masa hadapan ini adalah kesediaan kita untuk menanamkan nilai apa yang dipanggil cintakan kepada negeri dan juga jabatan kita masing-masing. Ini sesuai dengan program pada hari ini yang kita panggil sebagai mengibarkan jalur gemilang atau mengibarkan bendera kesayaan kita, bendera Malaysia. Dan ini adalah sebagai tanda kebanggaan kita kepada negara dan negeri kita, kepada tanah air kita. Walau bagaimana sekalipun apa yang kita hadapi di negeri kita ini, di tanah kita ini, inilah negeri kita. Inilah tanah yang kita pijak. Inilah langit yang kita junjung. Di sinilah tempat kita mencari rezeki. Di sinilah kita mencurahkan bakti. Di sinilah mungkin kita dibesarkan. Di sinilah kita mendapat pendidikan. Walau apa pun masalah yang berlaku, tapi kita kena berbangga dan kita kena cintai negara kita. Kebanggaan itu bukan hanya ditanamkan daripada nilai materi ataupun nilai kebendaan saja, tetapi juga memahami spirit dan semangat yang terkandung di dalam negeri kita dan negara kita. Bagaimana kita melihat jalur 14, bagaimana kita melihat kuning sebagai payung kepada kita, biru sebagai perpaduan yang ada dalam bendera kita. Ataupun kita lihat dengan bendera negeri Selangor, dengan jata negeri Selangor. Semuanya itu sebenarnya adalah satu lambang kepada kejayaan dan keupayaan kita bersama-sama. Dan kalau kita duduk di sini, kita tinggal di sini, kita lahir di sini, kita membesar di sini, kita mendapat rezeki di sini bersama-sama, adalah amat penting untuk kita cintai, sayangi negeri kita ini sebagai hak kita. Dan hak itu adalah hak bersama. Bukan secara peribadi, tetapi hak bersama-sama. Justru keharmonian, isu tentang kesepakatan, isu tentang perpaduan merupakan akar-akar penting. Bila kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama, kita bersama-sama mengibarkannya sebagai tanda solidariti bersama-sama, rasa cinta kita yang kita tonjolkan kepada negara kita. Begitu juga dengan negeri kita. Dan sikap ini sebenarnya perlu ada dalam pentadbiran pada hari ini ataupun pengurusan ini, kerana dengan sikap inilah akhirnya kita akan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh demi tanah air yang tercinta. Ini bukan boleh diukur dengan RM1,000, RM2,000, bonus 3 bulan yang saya akan umumkan hujung tahun nanti. Saya dah agak habis dapat tepuk. Contoh, belum lagi. Tapi alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih awal-awal di sini. Semasa saya sibuk, Exco tak ada 3 bulan. Semua baru kerja. Alhamdulillah. Hasil kerja, walaupun hari ini nampak garang sikit lah hari pertama. Tapi yang saya nak sebut, baru bulan 8. Alhamdulillah, baru bulan 8 tahun 2023, kali pertama, kita dah capai 100% sasaran kutipan hasil. Cerah masa depan. Cerah, insyaAllah. Tapi dah 3 tahun berturut-turut lebihan. Jangan berhenti pula bulan 8.
Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini, kecintaan ini bukan banyak diganti ataupun diserahkan ataupun ditimbal balik daripada sudut materi, keuangan, keselesaan. Tetapi ia juga harus ditanamkan daripada segi kefahaman dan jiwa kita. Kalau kita tidak ada jiwa itu, kerana jiwa-jiwa kita ini mungkin dah terpecah-pecah. Pemecahan-pemecahan itu kadang-kadang tengok di merata-rata, sama ada daripada movie yang kita tonton, ataupun iklan yang kita tengok, ataupun 2-3 minit yang keluar di TikTok dan sebagainya. Tetapi juga kita kena tanamkan. Akhirnya bagaimana sekalipun, inilah tanah air kita yang harus kita cintai dan kita sayang. Jangan hanya kibaran yang kita nak tunjulkan pada hari ini, hanyalah kibaran di atas tangan yang kita sambut sebagai arahan jabatan, tetapi juga sebagai tanda kita sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita cintakan negeri kita, cintakan negara kita, kita juga kena faham tentang keadaan dan kondisi yang ada dalam negeri kita. Kalau kita tidak faham, kita ikut selera dan nafsu serta keinginan kita semata-mata, akhirnya kita tidak akan ke mana-mana. Ini ingatkan saya betul-betul. Bila saya berjumpa, kita jemput dalam program Karnival Turas Islami ataupun Festival Turas Islami dengan Dr. Syekh Ali Jumaah atau Syekh Dr. Ali Jumaah, seorang ilmuwan besar, ulama Sunni daripada Mesir. Beliau memberitahu saya tentang kerangka ilmu dalam Islam, dan salah satu kerangka itu ialah kerangka ilmu futuristik. Apabila dalam hadis-hadis tertentu, Nabi diminta untuk menggambarkan bagaimanakah gambaran terhadap hari kiamat. Apabila ibu melahirkan tuannya, apabila masyarakat-masyarakat yang berkaki ayam memiliki bangunan tinggi, itu semua adalah gambaran futuristik, dan Islam juga menekankan gambaran terhadap futuristik. Tetapi gambaran terhadap ilmu futuristik ni apa dia? Iaitu memahami wakil, memahami persoalan persekitaran, memahami kondisi keadaan kita. Kalau kita tidak memahami persekitaran kita dengan persekitaran kita pada hari ini, akhirnya kita akan terikut-ikut dengan nada dan juga semangat yang memecah belahkan. Siapa tidak mahu melihat, sebagai contoh, rakan kita, bangsa kita hebat, duduk, indah, kuat dan sebagainya. Tetapi puluhan tahun yang lepas, bagaimana kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum? Kondisi ini kita kena akui. Kita kena hormati, kita kena saling faham memahami. Dan puluhan tahun, 66 tahun yang lepas, inilah formulanya yang telah melahirkan negara kita. Terbaik sahabat semua, itu dia ucapan ataupun ucap tama ya Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Sari selepas beliau sekali lagi diangkat untuk menjadi Menteri Besar negeri Selangor. Jadi kita mengharapkan segala usaha, segala dasar, inisiatif, bantuan yang diberikan, yang akan dibuat kelak untuk rakyat Selangor, yang memberi manfaat kepada mereka. Kerana kita percaya seperti mana yang rakyat Selangor mahukan, yang untuk mengekalkan kerajaan Pakatan Harapan yang kini membentuk kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional, kita mengharapkan jadi kerajaan ini akan terus kekal untuk 5 tahun mendatang dan memberikan penumpuan penuh kepada rakyat khususnya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Menteri Besar dan esko-eskonya dan juga untuk rakyat Selangor. Terima kasih semua. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.